jadi fokus perbincangan ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sidang Kemuncak ASEAN ke-42 secara rasminya membuka tirai hari ini. Seramai 8 pemimpin kerajaan dari 10 negara ASEAN hadir ke sidang kemuncak itu, kecuali Myanmar yang tidak dijemput serta Thailand yang sedang melalui proses pilihan raya umum. Manakala Timur Leste hadir sebagai negara pemerhati. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Hotel Merurah Komodo Labuan Bajo untuk sesi pembukaan dan pleno sidang kemuncak tersebut pada pukul 8.20 pagi. Beliau tiba dengan menaiki kenderaan elektrik di hotel tersebut dan disambut Presiden Indonesia Joko Widodo disusuli pemimpin ASEAN yang lain. Presiden Jokowi dalam ucapan pembukaannya menggesa perpaduan dalam negara anggota ASEAN selain integrasi ekonomi bagi membolehkan kesatuan itu memainkan peranan yang lebih penting dalam membawa keamanan dan pembangunan serantau. Bertemakan ASEAN Matters Epicentrum of Growth, Indonesia menyuarakan harapan badan serantau itu akan kekal sebagai pusat pertumbuhan serantau dan global. Penyelesaian kepada konflik Myanmar dan jenayah rentas sempadan antara perkara yang disepakati Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN dalam mesyuarat bersama sempena sidang kemuncak ASEAN ke-42. Itu antara topik hangat dibincangkan menerusi 3 mesyuarat, iaitu mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri, mesyuarat Majlis Komuniti Politik Keselamatan ASEAN ke-26 dan mesyuarat Majlis Penyelarasan ASEAN ke-33 di Labuan Bajo, Indonesia. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, konsensus 5 perkara 5 PC kekal menjadi mekanisme utama dalam menangani situasi di Myanmar. Ia perlu dilaksana sepenuhnya oleh pihak-pihak berkenaan selain menyokong usaha-usaha pengerusi ASEAN untuk berdialog dengan semua pemegang taruh di Myanmar. Kita telah membuat keputusan bersama bahawa kita jangan undur ke belakang dalam usaha kita untuk mengatasi dan membantu menyelesaikan masalah di Myanmar ini. Ini termasuklah dalam urusan yang berkaitan dengan humanitarian assistance yang menjadi salah satu daripada perkara utama yang dibincangkan. Bagi jenayah rentas sempadan pula, Malaysia menekankan isu pemerdagangan manusia yang semakin membimbangkan khususnya melibatkan kes penipuan pekerjaan. Mengulas mengenai penyertaan Timur Leste ke dalam ASEAN pula, beliau turut mengulangi sokongan negara dan mengalu-alukan sidang kemuncak itu untuk menerima pakai pelan hala tuju penyertaan Timur Leste ke ASEAN. Seorang kanak-kanak berusia 6 tahun dikesan memandu kereta sejauh kira-kira 2.5 km sebelum terbabit kemalangan selepas melanggar tiang lampu dalam kejadian di Langkawi malam tadi. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Syariman Asyari menerusi kenyataan memaklumkan bagaimanapun kanak-kanak itu hanya mengalami kecederaan ringan. Kenderaan yang dipandu kanak-kanak itu turut dinaiki adiknya berusia 3 tahun yang tidak mengalami kecederaan. Polis menerima panggilan daripada orang awam pada pukul 11.15 malam berhubung kejadian sebuah kereta terbabas dan melanggar tiang lampu di tepi jalan. Siasatan awal mendapati kanak-kanak itu telah memandu kereta berkenaan dari rumah mereka di Kampung Padang Mengkuang tanpa pengetahuan ibu bapanya sebelum hilang kawalan dan terbabas ke tepi jalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Seksyen 31/1/A Akta Kanak-Kanak 2001. Terdahulu, satu video berdurasi lebih 1 minit tular di laman media sosial memaparkan sebuah kereta terbabas dan melanggar tiang lampu. Seorang lelaki ditahan kerana disyaki terlibat dalam serangan seksual terhadap seorang wanita seperti yang tular di laman Twitter Isnin lalu. Tangkapan lelaki tempatan berumur 21 tahun itu dibuat di Jalan Kampung Rapangi, Kuching kira-kira pukul 7 malam semalam.
Pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Mebin Lisa memaklumkan satu kertas siasatan telah dibuka dan disiasat di bawah Seksyen 509 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 28 Ordinan Kesalahan-Kesalahan Kecil Sarawak 1957. Hasil semakan mendapati suspek mempunyai 2 rekod lampau berkaitan kes jenayah narkotik dan jenayah harta benda. Suspek juga mempunyai kad rawatan pakar psikiatri dari Hospital Umum Sarawak dan masih menjalani rawatan susulan. Turut dirampas motosikal yang digunakan oleh suspek semasa kejadian. Cubaan mengedar rokok seludup dianggar bernilai RM4 juta gagal. Serbuan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Terengganu Sabtu lalu dibuat hasil risikan 4 hari di Kampung Pengkalan Gelap Setiu. Serbuan turut merampas 2 buah lori dan sebuah bot gentian kaca. Suspek bagaimanapun berjaya melarikan diri dan meninggalkan semua kenderaan yang digunakan untuk mengangkut barang berkenaan. Sebab pantai kat situ paya dan laluan air kat situ banyak. So itu memudahkan pihak mereka untuk bertindak. Dan kita tidak leka lah untuk memastikan kawasan-kawasan yang memudahkan mereka ni kita pantau dengan rapi lah. That's hasil pada 6 Mei yang kita ada sekarang lah. Maknanya kita tidak leka lah. Kita still mematuhi peraturan kita untuk melakukan kekangan ke atas penyeludupan inilah. Kes disiasat di bawah Seksyen 135/1/D Akta Kastam 1967. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM seluruh negara diarah bersiap sedia berdepan sebarang kemungkinan sepanjang cuaca panas ketika ini. Ia termasuk mengawal dan mengenal pasti lokasi titik panas baharu di negeri masing-masing. Ketika ini, semua aset jabatan itu telah diselenggara dan boleh digunakan sekiranya diperlukan. Setiap Jabatan Bomba Negeri-Negeri telah diminta di peringkat awal ini sentiasa membuat rondaan dan juga bekerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan, khususnya Jabatan Alam Sekitar, dan juga memantau laporan-laporan daripada MET Malaysia tentang keadaan cuaca panas. Dan di peringkat kebangsaan atas kerjasama ini juga kita telah menyarankan supaya lokasi-lokasi yang telah dikenal pasti ini disediakan water check dam, tube well oleh JMG . Transformasi Mahkamah Bumiputera Sarawak diharap dapat menjadikan ia sebagai sebuah institusi kehakiman yang bebas dan berautonomi sama seperti Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Ketika ini, pelan tersebut sedang dalam proses melengkapkan kertas cadangan dan laporan untuk dikemuka kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri sebelum hujung tahun ini. Jika diluluskan Kabinet, ia akan melibatkan satu rang undang-undang baru untuk dibentang di Dewan Undangan Negeri. Di bawah pelan transformasi itu, peranan ketua masyarakat dan ketua kaum lebih tertumpu pada hal ehwal berkaitan adat. At the moment, the DO memang banyak tugas, especially with all the kind of development that we in the government and state government do now. RTP, all the development in Sarawak, they are quite full. Terlalu banyak kerja, and sometimes we cannot blame them also, because they have so many work to do. So that's why after we have the elevation of the new Mahkamah nanti, then the DO will be a relief of the burden. And then the new one, the one who look after all that will be properly trained.
74 koperasi di Pulau Pinang telah menerima manfaat bantuan Pining 2030 Co-op Grant sejak ia dilancarkan pada Februari 2021. Menerusinya, RM450,000 diperuntukkan bagi keperluan kooperator dalam sektor pembangunan mikro dan makro. Geran yang diberikan adalah untuk membantu gerakan koperasi dalam kluster mikro dan juga kecil untuk meningkatkan pendapatan dan juga perniagaan koperasi. Dan kami fokus kepada koperasi yang kecil agar koperasi-koperasi ini dapat meningkatkan lagi ataupun mengembangkan lagi perniagaan koperasi, insya-Allah. Bantuan Pining 2030 Co-op Grant meliputi 2 kategori, iaitu bagi tujuan infrastruktur dan sebagai modal pusingan. Bas Madani akan digunakan sebagai tulang belakang misi menyampaikan bantuan baku rahmah di seluruh negara. Misi dimulakan 50 anak karya kampung Melayu dari Pulau Pinang ke Terengganu sempena sambutan Rumah Terbuka Malaysia Madani 11 Mei ini. Pergerakan akan dilebihkan bas ni mungkin boleh jadikan bas ini dalam 5-6 biji, 10 biji untuk gerakkan support Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memberi baku ramah kepada orang susah di seluruh Malaysia. Suatu ini kita walaupun raya, kita bagi pergi dan kita buat bermacam-macam makan di situ, semua itu adalah kerajaan, dan kami juga membantu baku ramah. Sebanyak tak silap saya 8 biji lori besar akan bawa baku ramah itu, hampir dekat-dekat saya rasa pun 3,000. Rakyat Terengganu akan menerima dan sekitar duit raya lah budak-budak. Bukan sekadar bantuan baku rahmah, Bas Madani ini akan menjadi penggerak penting dalam menyertai misi bantuan bencana di seluruh negara. Bursa Malaysia dibuka tinggi sebelum menyusut semula dalam sesi awal dagangan. Ia berikutan aktiviti pengambilan untung dalam saham wajaran tinggi menjejaki penurunan semalaman di Wall Street. Setakat pukul 12.30 tengah hari, Bursa Malaysia susut 5.00 mata kepada 1,427.63 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya Bahvest turun 3.5 sen kepada 10 sen. Jada meningkat setengah sen kepada 28 sen dan Valesto bertambah setengah sen kepada 23.5 sen. Manakala saham yang mencatat keuntungan, Toyo Yen naik 13 sen kepada RM1.33, KLK bertambah 8 sen kepada RM21.72, manakala MPI naik 8 sen kepada RM26.98. Ringgit terus berada pada aliran penurunan berbanding dolar dalam sesi awal dagangan berikutan sentimen menghindari risiko. Setakat 12.30 hari, ringgit diniagakan pada 4.45 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.35 dan berada pada 3.29 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.62 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.88 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.22. RHB Investment Bank Berhad menyemak naik unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini kepada 5.1% berbanding 4.2% sebelumnya. Ini berikutan data pengeluaran perindustrian Mac yang lebih baik daripada jangkaan. Bank Pelaburan menerusi nota penyelidikan mengunjurkan permintaan luaran serta pengeluaran bertambah baik menjelang separuh kedua 2023 susulan jangkaan pemulihan ekonomi global. Permintaan domestik diunjur kekal teguh didorong perbelanjaan pengguna dan keadaan pasaran buruh yang bertambah baik. Sementara itu, Bank Islam Malaysia Berhad meramalkan kadar KDNK bagi suku pertama mencecah 5.6% berbanding 5% pada suku yang sama pada 2022. Penggunaan swasta akan kekal sebagai pemacu utama pertumbuhan disokong pasaran buruh yang stabil yang menyaksikan kadar pengangguran lebih rendah pada 3.5% Februari lalu. Bank Negara Malaysia dijadual mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2023 Jumaat ini.
Persatuan Takaful Malaysia MTA mensasarkan kadar penembusan lebih tinggi melalui pelancaran kempen Takaful for All. Kempen melibatkan 18 pengendali takaful dan takaful semula itu bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai manfaat takaful serta mempromosikan tahap celik keuangan. Currently, we already breached the 20% market share. Alhamdulillah, this year for the first time we breached the 20% market share. Hopefully, we'll be able to gain a significant market share in the next 3 to 4 years, in line with the financial sector blueprint. Industri takaful keluarga mencatatkan kadar penembusan sebanyak 20.1% pada 2022 berbanding 18.6% pada 2021. Bercakap pada majlis pelancaran kempen tersebut, MTA turut memperkenalkan laman web baharunya sebagai usaha memperkukuh kehadiran digitalnya. Laman web itu menyediakan akses kepada ahli, pelanggan serta orang ramai yang berminat dalam industri takaful. Baik, perkembangan luar negara. Mexico mengisytiharkan darurat kesihatan COVID-19 ditamatkan selaras dengan garis panduan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Timbalan Setiausaha Pencegahan dan Promosi Kesihatan Hugo Lopez-Gatell berkata, keputusan dibuat memandangkan syarat yang diambil kira WHO untuk menangguhkan darurat kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa telah dipenuhi. 95% penduduk Mexico mempunyai antibodi yang diperlukan untuk melawan virus berkenaan, memberikan negara ini tahap imuniti yang tinggi. Di samping itu, varian yang sedang beredar mempunyai virulens yang lebih rendah berbanding sebelum ini. 5 Mei lepas, WHO mengisytiharkan darurat kesihatan global COVID-19 ditamatkan berikutan penurunan berterusan dalam kes, kemasukan ke hospital dan kematian. Amerika Syarikat bersiap sedia untuk menerima kehadiran ribuan migran minggu ini selepas darurat kesihatan global COVID-19 ditamatkan. Serentak dengan itu juga, Chicago mengisytiharkan darurat susulan peningkatan aliran masuk migran yang melebihi kadar kemampuan bandar itu untuk mengurus. Datuk Bandar Chicago Lori Lightfoot memaklumkan di bawah perintah eksekutif yang dikeluarkan, beliau mempunyai kuasa untuk meminta Gubernur Illinois menggerakkan pengawal kebangsaan untuk menyediakan kaki tangan serta sokongan logistik bagi menangani darurat. Chicago turut meminta kerajaan persekutuan dan negeri untuk menyokong pembiayaan juga sumber tambahan yang sangat diperlukan dari segi tempat perlindungan serta penempatan semula. Bermula dari 31 Ogos 2022, Chicago mula menerima bas yang dihantar oleh Texas yang membawa individu dan keluarga dari Amerika Tengah dan Selatan mencari suaka di Amerika Syarikat. Sejak itu, kehadiran pencari suaka terus meningkat di Chicago dan kemasukan mereka sama ada menggunakan kapal terbang, bas atau berjalan kaki. Akibat kekurangan ruang yang ada dan semua kemudahan penuh, ratusan pendatang kini berlindung sementara di balai polis. Sejak Ogos 2022, Chicago telah menerima lebih 8,000 migran yang tiba dari Texas dengan 48 lagi pendatang tiba pada Selasa.
Bantahan meletus di seluruh Pakistan selepas bekas Perdana Menteri Imran Khan ditahan di Mahkamah Tinggi Islamabad. Penunjuk perasaan telah berhimpun di beberapa bandar termasuk Lahore, Peshawar, Faizalabad, Quetta, Gilgit, Sialkot, Karachi dan Islamabad. Gambar yang dikongsi di media sosial turut menunjukkan penunjuk perasaan memasuki ibu pejabat tentera di Rawalpindi. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata dan meriam air bagi menyuraikan kumpulan penunjuk perasaan di Lahore. Di Karachi pula, penunjuk perasaan menyekat jalan Shah Ra'i Faiza yang merupakan laluan utama. Saluran televisyen ARY melaporkan pihak berkuasa bercadang untuk mengenakan sekatan ke atas perkhidmatan internet dan telekomunikasi berikutan protes berkenaan. Sementara itu, Naib Pengerusi PTI Shah Mahmud Qureshi meminta orang ramai untuk bertenang dan menuntut pembebasan Imran secara aman. Imran menghadapi lebih 100 kes melibatkan jenayah keganasan hingga rasuah. Angka pelarian domestik di Sudan meningkat lebih 2 kali ganda kepada lebih 700,000 minggu lepas. Timbalan Jurucakap Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres, Farhan Haq mengatakan Pertubuhan Antarabangsa untuk Migrasi melaporkan 700,000 individu hilang tempat tinggal. Mereka terpaksa menjadi pelarian akibat pertempuran terbaru yang meletus pada 15 April. Sebelum pertempuran meletus, seramai 3.7 juta orang telah menjadi pelarian domestik terutamanya di wilayah Darfur. Turut didedahkan, Program Makanan Sedunia melaporkan agensi itu memerlukan hampir 13,000 tan makanan untuk membantu kira-kira 384,000 penduduk di Gedarif, Gezira, Kassala dan Wad Nile. Setakat ini terdapat kira-kira 8,000 tan makanan di Port Sudan untuk diagihkan kepada mereka yang memerlukan. 2 kapal yang mengangkut bekalan makanan dijangka berlabuh dalam beberapa hari lagi. Baik, perkembangan sukan, atlet 400 meter negara Umar Osman melakar 2 kejutan besar dalam menampilkan sulungnya di Sukan SEA Kemboja 2023. Dia meraih pingat emas sekaligus memadam rekod 400 meter berusia hampir 22 tahun yang dilakar Zaiful Zainal Abidin. Atlet kelahiran Johor itu melakukan catatan 46.34 saat memadam rekod kebangsaan milik Zaiful Zainal iaitu 46.41 saat yang dilakukan pada Kejohanan Remaja Asia 2001 di Brunei. Tidak dapat menahan sebab atlet berusia 20 tahun itu meluahkan kegembiraannya selepas saingan berakhir. Ya, sebab saya pun first experience dan kalau tengok timing waktu kejohanan yang sebelum ni memang saya underdog. Ya, lepas tu semifinal memang saya ranking nombor 1 dan waktu tu saya tak yakin saya boleh menang nombor 1 sebab mungkin yang lain tak all out. Tapi yang final ni kali ni memang saya boleh all out 100%. Memang sangat gembira. Tadi saya nangis macam apa dah. National record dah? National record. Macam terkejut. Saya tengok. Saya tengok dekat papan tu memang terkejut. 46.34 ni saya lari ke? Umar juga muncul pelari Malaysia pertama meraih emas 400 meter lelaki Sukan SEA sejak Zafril Zuislaini memenangi di Kuala Lumpur pada 2001. Pelari Filipina Umajesti Wesley Lachicha memungut pingat perak manakala gangsa milik rakan sepasukan Frederick Cabatu Ramirez. Penantian pingat emas daripada skuad renang negara akhirnya ditamatkan Q Ho Yang dengan mengungguli acara 200 meter gaya bebas lelaki pada aksi final di Pusat Akuatik Morodok, Phnom Penh. Kejayaan itu turut menyaksikan Ho Yan mempertahankan emas yang dimenangi pada edisi lalu di Vietnam. Ho Yan berjaya merakamkan masa 1 minit 48.91 saat untuk menyumbang emas ke-14 buat kontinjen Malaysia. Pingat perak milik atlet Thailand Dul Yawat Kai Sriyong yang mencatat 1 minit 49.29 saat manakala gangsa milik Nguyen Hui Huang dari Vietnam. I'm happy that I can bring a gold from Malaysia. It wasn't the best time for me, but I will take it.
hope that there's more and more to go. It's not that I'm not happy. It's like I'm not very surprised at the time. I think I could have done better because I'm a guy who keeps wanting myself to be better. So I mean, this is not my day, and I will look forward to tomorrow. I will do better for tomorrow. Dalam saingan wanita membabitkan acara 100 meter kuat dada pula menyaksikan Pi Jing In meraih pingat perak setelah memberikan tentangan sengit kepada perenang Singapura Lee Thi Tia In Yee Sim. Jing In melakukan catatan 1 minit 9.60 saat sementara Lee Thi Tia pula meraih emas dengan 1 minit 7.940 saat. Pemain snooker negara Moh Kin Ho bangkit daripada ketinggalan untuk meraih pingat emas ke-15 negara dalam acara Six Rate perseorangan lelaki. Dalam aksi mendebarkan di Aeon Sensok Mall semalam, permainan ditampilkan Kin Ho serba tidak kena pada awal saingan apabila ketinggalan 0-3 kepada wakil Laos Siti Death Sabian sebelum berjaya menyamakan kedudukan 3 sama. Kedudukan itu tersebut ternyata memberikan keyakinan kepada atlet negara berusia 36 tahun itu bagi meraih kemenangan dalam 2 set berikutnya untuk menoktahkan keputusan 5-3. Pada permulaan game start tadi saya tak boleh perform, memang main teruk sangat sebab saya rasa saya bagi sendiri banyak pressure, and then lepas setelah 3-0 I try to just calm down and everything, and nasib baiklah sempat kejar lagi. So after itu pun kira ada nasib jugalah sebab yang game ke-4 dia miss dan game ke-5 dia in off dekat yang final blank itu. Kejayaan Kin Ho itu sekaligus memperbaiki pencapaiannya pada edisi lepas di Hanoi, Vietnam apabila meraih gangsa dalam acara berkenaan. Beralih ke perkembangan bola sepak Liga Juara-Juara Eropah, pertembungan Real Madrid dan Manchester City berakhir seri 1-1 pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Santiago Bernabeu. Vinicius Junior meletakkan Real Madrid di depan pada separuh masa pertama. Namun, Kevin De Bruyne menyamakan kedudukan untuk pendahulu Liga Perdana Inggeris itu pada pertengahan babak kedua. City menguasai permainan dari awal, namun percubaan awal De Bruyne, Rodri dan Haaland berjaya dihalang Thibaut Courtois. Keputusan itu mencerahkan peluang The Citizen untuk meraih gelaran Liga Juara-Juara musim ini. Pun begitu, skuad kendalian Pep Guardiola perlu mencipta kemenangan pada aksi timbal balik yang akan berlangsung di Stadium Etihad pada 17 Mei untuk ke pentas akhir. Pasukan yang mara antara mereka akan bertemu pemenang satu lagi pertemuan separuh akhir antara Inter Milan dan AC Milan. Baik, sekian berita tengah hari. Jom meriahkan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri di perkarangan Stadium Sultan Muhammad keempat, Kota Baru, Kelantan, Jumaat ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.